استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ni, mari sama-sama kita buka membaca umul kitab suratul Fatihah, tahdiahkan khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah bunda kita, datuk nenek kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya ahli Korea Masjid Taman Sri Keluang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan dan keafiatan serta keselamatan, dipanjangkan umur dengan umur yang berkat, ditambahkan rezeki dengan rezeki yang halal lagi berkat. Semoga kehidupan kita sentiasa dikurniakan kejayaan demi kejayaan, kecemerlangan demi kecemerlangan, kebahagiaan demi kebahagiaan, hidup di dunia dan di akhirat. Doakan segala muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi dan kuasa Masjid Taman Sri Keluang, tuan haji, perempuan hajah, ustaz-ustaz, ustazah, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya syukur Allah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya dapat lagi kita bersama pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini direstui, diridai, diberkati dan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita yang dipilih oleh Allah untuk bersama dalam majlis ilmu di masjid yang cukup indah ini, dan begitu juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada live bersama dengan page sekolah Masjid Taman Sri Keluang ini, juga dengan page yang akan saya livekan juga ini. Dan alhamdulillah tuan-tuan, dengan mereka yang mencapai ataupun mereka yang melihat
paparan-paparan kita sebelum ini mencecah sehingga 5,000 orang, dan mudahan kita yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan majlis ilmu ini sebagai titik tolak dakwah kita, semoga Allah melipat gandakan pahala untuk kita semua insya-Allah. Kita sambung tuan-tuan sesi ulang kaji kita dalam kitab dinamakan Tafsir Al-Munir, dan hari ini tuan-tuan kita sambung insya-Allah di halaman yang ke-130, kaedah melantik imam, insya-Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin qala. Kaedah melantik imam ataupun kaedah melantik pemerintah. Tajuk ini tuan-tuan macam kena je dengan tarikh tragedi 13 Oktober hari ini. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Kaedah melantik pemerintah ataupun imam berkisar sekitar 3 cara. Dalam Islam, menerusi ayat Al-Quran yang kita sama-sama belajar, kita ulang kaji, khususnya kepada ayah dan bonda yang telah pernah belajar tajuk ini, dan dalam masa yang sama bagi pedoman hidup dan hukum hakam menerusi ayat Al-Quran yang kita sama-sama dalami ini dalam tafsir dan juga ulasannya, menerusi ayat yang ke-30 hinggalah ke-33 suratul Baqarah, yakni juzuk yang pertama. Ayat pertama kita dah bincangkan dahulu, ni 30 hingga 33. Kaedahnya tuan-tuan ada 3 cara. Jadi kalau kita ikut Al-Quran, maka kita akan berjaya dunia dan akhirat. Apa dia yang pertama tuan-tuan? Iaitulah 3 cara itu. Pertama, melalui nas perintah, sama ada Al-Quran atau As-Sunnah, seperti nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah secara isyarat. Begitu juga Abu Bakar menentukan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Begitulah juga seterusnya Sayyidina Uthman, dan akhir sekali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ditunjukkan bahawa sesungguhnya dalam kaedah ini baginda Nabi ajar kita bagaimana tuan-tuan, iaitulah mengikut perintah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, itu yang pertama. Bagaimanakah perintah Al-Quran dan As-Sunnah, kita tengok satu persatu nanti insya-Allah. Dan melalui pemilihan oleh kalangan tertentu, jadi orang tertentu yang pilih, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalangan tertentu ini yang membuat pilihan melantik pemimpin dari salah seorang daripada mereka, seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mana melantik Sayyidina Uthman bin Affan. Maka tuan-tuan, inilah kaedah yang dilakukan, bahawa sesungguhnya keadaan kita tuan-tuan mencontohi yang berlaku kepada Khulafa' Ar-Rasyidin ini, lalu kita akan selamat. Bagi kita sekarang ni macam mana? Kita tengok yang ketiga, kesepakatan ataupun ijma' al-khal wal aqli. Tuan-tuan ya, kesepakatan ataupun ijma'. Maksud sepakat tuan-tuan, maksudnya dia memang satu hati memilih mereka yang dilantikkan sebagai pemimpin. Inilah kaedah yang ditunjukkan. 3 cara tuan-tuan. Satu tadi melalui nas atau perintah daripada Al-Quran. Yang kedua melalui pemilihan di kalangan yang tertentu, yakni yang layak membuat pemilihan. Dan yang ketiga, kesepakatan ataupun ijma' al-khal wal aqdi,
Maka tuan-tuan, di dalam dunia ini memang dah berlaku ketiga-tiga ni. Inilah perbincangan yang disebutkan di dalam kaedah melantik pemerintah. Dalam pada ini, kita sebagai masyarakat ataupun disebut sebagai rakyat adalah di antara mereka yang layak memilih siapakah dia yang lebih-lebih layak, yang disebutkan tuan-tuan berkaliber serta mampu mentadbir sesebuah negara, negeri dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan di dalam kawasan kita, di kalangan masyarakat, KRT dan sebagainya. Itulah yang dibincangkan di dalam suratul Baqarah ayat 30 hingga 33 ini. Lalu dalam bab yang pertama, iaitu dalam pedoman hidup dan hukum akam. Selesai bab yang pertama, kita masuk tuan-tuan bab yang kedua pula. Dalam tafsir ni, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa jumhur ulama bersepakat mengatakan bahawa para malaikat terpelihara daripada melakukan dosa. Ni tuan-tuan, ini adalah di antara soalan anak-anak cucu-cicit kita. Dia tanya, malaikat ni ada dosa tak? Tu dia. Malaikat ni ada dosa tak tu? Ada dosa tak? Ya. Tok Aki tuan-tuan contoh tanya, ayah, malaikat ni ada dosa tak ayah? Tu dia. Malam ni kita jumpa jawapan dia. Jumhur ulama, iaitulah sebahagian besar ulama, mengatakan bahawa kesepakatan mereka tentang malaikat ni, mereka adalah maksum, terpelihara, dan kemudiannya tak ada melakukan dosa. Taat je tuan-tuan malaikat ni. Manakala firman Allah memberitahu malaikat mengenai penciptaan Adam, tuan-tuan, sebagai khalifah di muka bumi ini, adalah suatu bentuk pengajaran dan saranan kepada manusia agar bermusyawarah dalam memutuskan sebarang urusan mereka. Mengenai pertanyaan malaikat, adakah engkau hendak jadikan mereka yang akan melakukan kerosakan di bumi, bukanlah bermotifkan penentangan ataupun hasad terhadap Nabi Adam, tetapi sekadar pertanyaan untuk mendapatkan maklumat dan mencari hikmah di sebalik perlantikan siapa? Manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan, itulah yang disebutkan tentang malaikat. Walaupun malaikat mempersoalkan, kenapa ya Allah, kenapa engkau bagi manusia ni mentadbir ataupun khalifah di atas muka bumi ini? Pasti mereka lah yang akan melakukan kerosakan, berbunuh-bunuhan, ya. Apa tuan-tuan? Vandalism, merosakkan harta-harta yang disebutkan sebagai kurniaan Allah. Maka tuan-tuan, dinyatakan di sini malaikat sekadar bertanya pada Allah, bukan bermaksud dia menderhaka. Akan tetapi dinyatakan juga bahawa pertemuan kita pada malam ini, malaikat ni tuan-tuan, yang mana di awalnya mereka ini agak terkejut bila mana Nabi Adam yang dijadikan daripada tanah lalu dinamakan sebagai al-insan, manusia, tetapi insan yang digelar sebagai hayawanun natiq, haiwan yang berakal. Maka dalam perkara inilah yang kita perlu ingat bahawa malaikat adalah makhluk Allah yang disepakati oleh para ulama sebagai terpelihara, maksum daripada dosa. Kalau dah terpelihara, dah maksum daripada dosa, di manakah tempat dia? Di syurga. Kecuali malaikat yang namanya Azazil, yang sekarang ni cukup banyak di sekeliling kita ni tuan-tuan. Namanya Azazil malaikat tu, tetapi dimurkai Allah, jadilah dia iblis dan juga syaitan yang berusaha merosakkan anak Adam, sehinggalah dalam sembahyang pun ramai yang lalai dalam sembahyangnya,
Seperti yang berlaku tuan-tuan semalam, ada yang bertanya dengan saya, Ustaz, macam mana Ustaz, saya ni Ustaz ada dua keadaan. Dia sembahyang, pernah dia sembahyang jadi 5 rakaat dan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh belakang tuan-tuan, isteri dia pelik, bang, kenapa 5 rakaat? Nak buat macam mana? Kalau 5 rakaat sujud sahwi. Yang tu tuan-tuan dibahaskan dalam kitab yang saya bacakan di Masjid Al-Yahya, Taman Kelang Barat, iaitulah indahnya solat berjemaah. Bagus kitab tu. Kalau usahakan tuan-tuan khatam, iaitulah baca kitab tu bersama dengan guru. Kemudian tuan-tuan, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya Ustaz sembahyang waktu PKP dulu, saya sembahyang Ustaz. Dah habis sembahyang bagi salam, anak saya tegur, ayah, isyak kenapa 3? Isyak 3 rakaat tuan-tuan. Itu dia. Kenapa? Syaitan yang mengganggu ketika sembahyang. Itu dah baca dah Suratul Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sebelum angkat takbir dah baca tuan-tuan. Ni Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tuan-tuan, saya dalam suratul Ra'd. Dan kemudian ditambah lagi syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun diganggu dalam sembahyang. Maka tuan-tuan, yang namanya keturunan kepada malaikat Azazil ataupun iblis yang namanya syaitan, maka mereka ni tuan-tuan ditempatkan terus tanpa ada roadblock lagi, terus ke dalam neraka. Manakala malaikat, ya, tadi syaitan, iblis tuan-tuan, malaikat masuk ke dalam syurga. Lalu dinyatakan dengan sejelas-jelasnya, inilah jumhur ulama. Yang ketiga, Al-Asy'ari, Al-Jubai dan Al-Ka'bi berpendapat ayat yang bermaksud Allah mengajar Adam tentang nama-nama. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. Ya? Adakah benar tuan ayatnya sedemikian? Ya. Bagaimana bentuk ayatnya? Yang dibacakan bahawa wa'allama Adamal asma'a kullaha. Itu nama dia. Asma', nama-nama. Maksudnya apa? Allah mengajar baginda Nabi Adam alaihissalam nama-nama. Apa nama itu? Adalah bukti bahawa semua bahasa bersifat taufiqi. Bermakna ia diilhamkan oleh Allah. Dengan lain perkataan, Allah mencipta satu ilmu yang khusus berkaitan sebutan ataupun lafaz dan makna-makna. Bahawa setiap perkataan atau lafaz digunakan untuk makna tertentu. Ini dia. Hebatnya tuan-tuan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap ayat-ayat Allah yang terkandung dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam 30 juzuk, disebutkan dalam 114 surah, yang mana tuan-tuan Allah memberikan kita sebagai kefahamannya, semua lafaz-lafaz tersebut ada tujuan dan makna yang tersendiri. Perkara yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajar dan mengilhamkan baginda Nabi Adam alaihissalam pengetahuan tentang zat-zat, ciri-ciri, sifat-sifat dan nama-nama segala jenis makhluk penciptaannya. Maksudnya apa? Allah ajar Nabi Adam. Nabi Adam tuan-tuan, bila ditiupkan roh daripada tanah tuan-tuan, yang dibentukkan menjadi manusia patung tuan-tuan kan, tiba-tiba ditiupkan roh jadilah manusia. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengajar tentang apa tuan-tuan? Iaitulah zat-zat. Ya, zat ni tuan-tuan maksudnya kalau badan, tubuh badan. Sifat-sifat tuan-tuan ya. Sifat-sifat, perangai, ciri-ciri, rupa bentuk tuan-tuan, dan pengenalan bagi diri seseorang.
dan nama-nama segala jenis makhluk penciptaan Allah. Berapa banyak makhluk penciptaan Allah tuan? Banyak sangat. Apa saja yang kita nampak namanya makhluk, nampak namanya binatang, daripada sekecil-kecil zarah sehinggalah sebesar-besarnya, maka itu adalah ciptaan Allah. Tak ada yang dikatakan ciptaan manusia hebat macam mana pun, tak boleh menciptakan sesuatu yang bernyawa. Kalau robot, settle, dah berjaya manusia. Tetapi yang sebiji tuan-tuan macam ciptaan Allah, khususnya kalau manusia, belum. Bukan belum, memang tak ada lah kan. Mustahil bagi akal. Kemudian dinyatakan bahawa sama ada dalam satu kesempatan atau kesempatan yang berlainan. Maksudnya apa? Bukan satu masa yang sama. Kadang-kadang tuan-tuan on the dot Allah buatkan sesuatu. Tapi yang paling pasti, kalau Allah kata kun fayakun, kalau Allah kata jadi, jadilah ya tuan-tuan. Ni yang paling kita takut ni, ya. Terutama kalau dalam murka Allah. Kalau Allah murka tuan-tuan, naudzubillah, Allah kata jadi, jadilah tuan-tuan. Macam-macam nanti benda yang kita tak nak akan berlaku. Sebab tu ayat ini juga menjelaskan kelebihan, keutamaan ilmu pengetahuan. Ni tuan-tuan memang dah tak boleh kompromi. Dah tak boleh dah tuan-tuan, memang kena pegang, memang kena cari. Ya, kita kena cari tuan-tuan macam malam ni. Malam ni tuan-tuan kita bertemu. Saya rasa syukur sebab saya dapat buka, bedah buku ni lagi tuan-tuan. Kitab namanya Tafsir Al-Munir. Seronok belajar waktu kat Mesir dulu. Lalu dapat bedah sama-sama sekarang ni. Betul lagi tuan-tuan dengan para jemaah yang semakin ramai mempunyai kitab ini, namanya Tafsir Al-Munir. Baru 2 hari lepas ada yang bertanya, kitab ni tuan berapa harga dia? Saya tak pasti dekat online berapa, tapi dekat kitab ni ditulis RM40 bagi kitab kulit yang tebal. Bagus sangat tuan-tuan tentang ilmu tafsir. Tadi ceritanya tuan-tuan kelebihan dan keutamaan ilmu pengetahuan. Sangat-sangat penting. Justru Allah Subhanahu Wa Taala apabila memamparkan kesempurnaan kebijaksanaannya dalam penciptaan Adam alaihi salam, Allah tampilkan juga kehebatan ilmunya. Maksudnya apa? Allah tampilkan kehebatan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh ditandingi oleh makhluk. Hebat. Sungguh hebat. Hebat, maha hebat namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah pasti Allah tampilkan perkara itu kepada Adam sebagai kelebihannya berbanding ilmu. Ya? Pasti tuan-tuan. Pasti sangat benda ni. Dan dalam perkara ini, dengan berkat kefahaman, berkat keyakinan kita pada Allah, maka akan dikurniakan ilmu yang disebutkan satu kelebihan yang cukup tinggi. Syaratnya kita nak buat sesuatu tuan-tuan mesti ada ilmu. Nak lakukan apa saja ibadah, ada ilmu. Man arada syai'an fa'alaihi bil ilmi. Tuan-tuan, wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Betul? Al-Kamakal. Siapa yang nak cari apa sahaja kat dalam dunia ni, dia mesti ada ilmu. Siapa tuan-tuan yang nak mengejar akhirat yang kekal abadi tu, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang. Berbeza tuan-tuan, kita hidup selama 63 tahun kalau umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya ataupun ramai di kalangan ayahanda bonda bergelar datuk di depan saya ni, maka umurnya dah menjangkau lebih daripada 60-70 tahun. Syukur Allah kurniakan, dan dalam masa yang sama pasti selama 60-70 tahun ni ada perkara yang kita lakukan itu
menghasilkan dosa. Jadi dengan itu, atas dasar demikian, hari ini Allah ingatkan pada kita benar-benar beristighfar, memohon ampun, iaitulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berikan kepada kita petunjuk. Hidayahnya mudah-mudahan kita dapat. Rahsia mengapa Nabi Adam diberi ilmu pengetahuan dan dibawa ke hadapan para malaikat. Ya, dibawa tuan-tuan kepada siapa? Para malaikat. Ilmu iaitulah untuk menyelahkan kelebihan dan pemilihan baginda sebagai khalifah. Nak tunjukkan malaikat-malaikat tuan jumpa kumpul tuan-tuan, nak tunjukkan kepada apa? Kepada mereka bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan yang terbaik. Kemudian apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berkuasa menedahkan rahsia. Tadi menyalahkan baginda sebagai khalifah. Dengan demikian malaikat tidak dapat berbangga dengan kelebihan ilmu dan juga pengetahuan mereka. Tak boleh bangga. Kalau macam mana hebat tuan-tuan malaikat tu, tiba-tiba tuan-tuan, ya, mereka ini menyatakan bahawa kedudukan baginda Nabi memang adalah yang tertinggi di kalangan para anbiya. Juga malaikat tidak mampu menandingi kehebatannya. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendedahkan rahsia dan ilmunya yang tersimpan di alam ghaib melalui lisan sesiapa sahaja daripada kalangan hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ada kuasa, dan dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala boleh memilih siapa saja di kalangan kita, di kalangan manusia tuan-tuan, untuk apa? Untuk diberikan ilmu, ya, mendedahkan rahsia dan juga ilmunya tersimpan di alam ghaib melalui tuan-tuan lisan sesiapa sahaja daripada kalangan hamba-Nya yang dikehendaki. Itu namanya tuan-tuan ilham. Bila namanya ilham, siapa-siapa boleh dapat. Tapi dia punya standard, skala dia hanya Allah yang tahu. Skala untuk menerima mereka ni tuan-tuan hanya Allah yang tahu. Dan yang kelima tuan-tuan, ayat yang bermaksud sekiranya kamu benar. Cantik ayat tuan-tuan. Sekiranya kamu benar. Bila kata sekiranya kamu benar, maka Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa kekuasaan Allah. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang mana tuan-tuan menunjukkan bahawa setiap dakwaan mestilah dibuktikan dengan hujjah. Setiap tuan-tuan apa saja kita dakwa dalam Islam mesti ada hujjah. Kalau tak ada hujjah tuan-tuan, maka gagal. Walau macam mana sekalipun ya keadaan kita tuan-tuan, tapi tidak dipenuhi dengan hujjah-hujjah dalam satu-satu masalah, orang susah nak yakin dan orang susah nak percaya. Sebab itu ayat Al-Quran, khususnya yang kita sama-sama ulang kaji ni, di menerusi tafsir Al-Munir ni, di antara sumber-sumber yang diyakini yang hebat untuk menjadikan hujjah dalam sesuatu. Kemudian tuan, semangat berlumba-lumba dan bersaing dinyatakan bahawa sesungguhnya dalam perkara ini tuan-tuan, iaitulah melalui lisan. Dan yang kelima tuan-tuan, jelas kemudian orang yang mendakwa sesuatu perkara dikehendaki mengemukakan hujjah dan bukti. Pengajarannya apa? Kita tuan-tuan kalau ada sesuatu yang kita yakin, sesuatu yang kita confident, ataupun satu perkara yang kita nak perbetulkan, mesti ada hujjah. Hujjah tuan-tuan
adalah daripada dalil. Dalil tu maksudnya apa? Dalla ala khair. Dalil tu maksudnya bukti. Kita mesti ada bukti. Kalau kita kata tuan-tuan, contoh ya, hukum sembahyang selepas asar ni sekian hukumnya. Lalu kita ambil, kita petik dalam kitab. Mana-mana kitab tuan-tuan, terutama kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Kita tunjuk, ni bukti ni. Memang lepas asar tak boleh sembahyang selain daripada sembahyang taubat. Sembahyang apa? Qada. Bab ni saya pun suspek sangat tuan-tuan. Baru ni saya jumpa seorang pemandu lori, ya. Rupanya geng-geng dia lah yang selalu berhenti sembahyang subuh. Saya kadang sembahyang subuh tuan-tuan, on the way pergi kerja tu, sembahyang subuh dekat Masjid Silalang, Masjid Siti Haiwan tuan-tuan. Ada je lori yang berhenti. Punya driver ni sama dengan orang yang saya jumpa 2 hari lepas. Memang kaki sembahyang, memang jaga sembahyang tuan. Ni kesan siapa ni? Antaranya kesan Facebook. Tapi yang paling penting kesan rumah Allah ni lah. Daripada pengusi jawatankuasa Imam Bilal, tonton sendiri, selalu berpesan sama ada pada anak-anak kita ataupun kepada siapa sahaja, detikkan, ungkapkan, petik dalam kata-kata kita bersama mereka. Kerja-kerja juga, sembahyang jangan lupa. Tuan-tuan cakap macam tu namanya dakwah. Bukan bermaksud dakwah tuan perlu dengan maidan yang besar. Saya sebut perkara ini sebab saya cukup bangga dengan kesungguhan para jemaah. Akhirnya ramai yang boleh jaga sembahyang. Inilah yang disebutkan dalam perkara ini. Dan kemudian yang keenam, perkataan yang bermaksud benda-benda itu. Kalau tadi tuan-tuan, dalil ni penting sangat. Kita tuan-tuan nak berhujah, mesti ada dalil, mesti ada bukti. Perkataan yang bermaksud benda-benda itu dalam surah Al-Baqarah ayat 31 membuktikan bahawa nama-nama yang disebut itu adalah nama-nama bagi objek ataupun benda yang dapat ditanggap oleh panca indera, seperti burung, binatang berkaki 4 dan haiwan lain yang berada di hadapannya. Ini contoh. Maksudnya dalam perkara ini nak dididik tuan-tuan bahawa benda-benda tu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31 ni bukti bahawa nama-nama tersebut ialah nama bagi benda. Benda tuan-tuan apa dia? Kipas, benda. Benda tuan-tuan dalam ni disebutkan apa tuan-tuan? Burung, binatang berkaki 4 dan sebagainya. Maka namanya perkara yang keenam sebagai tunjuk ajar, pedoman hidup dan hukum hakam dalam ayat ini. Perkara ketujuh, jawapan malaikat. Mereka, yakni malaikat, menjawab bahawa Maha suci Engkau wahai Tuhan, hingga akhir ayat 32. Saya tambah wahai Tuhan sebab apa tuan-tuan? Sebagai mencapaikan maksud ayat di situ. Lalu dinyatakan bahawa ilmu makhluk adalah terlalu cetek. Kita ni tuan, ilmu kita ni terlalu cetek sebenarnya berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila kata ilmu Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, memang cukup hebat. Ya, maha hebat namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk apa tuan-tuan? Baiki diri kita, untuk perelokkan diri kita sentiasa dalam rahmat Allah. Kemudian tuan-tuan, perbuatan Allah yang maha mencipta. Allah boleh cipta apa sahaja, termasuklah penciptaan yang sangat unik kepada manusia macam kita. Sambung selepas azan.
kita sambung sikit lagi insya-Allah. Lalu dinyatakan bahawa perkara ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam Al-Quran, dan kemudiannya yang paling penting iaitulah ilmu. Balik semula. Dan kemudiannya tuan, pengetahuan yang mana malaikat ni adalah terbatas. Pengetahuan ataupun ilmu malaikat ni terbatas. Ya. Bila kita tak baca kitab atau tak baca tuan-tuan buku-buku, tak baca terjemahan Al-Quran, apatah lagi tuan-tuan hari ini yang kita jumpa adalah tafsir Al-Quran. Hebat. Mungkin di sana menyebabkan kita bertanya, ya. Kita bertanya apa? Di malaikat ni macam mana punya ilmunya? Hari ini kita jumpa ilmu malaikat itu terbatas. Ya. Kemudian bila kata ilmu yang terbatas, maka bagaimana maksudnya? Ilmu yang terbatas tuan-tuan yang dinyatakan dengan sebenar-benarnya sebagai panduan dan tidak meliputi semua perkara. Terhad berbanding dengan manusia. Apatah lagi bijak pandai seperti tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Bagi orang yang ditanya mengenai sesuatu perkara yang dia tidak tahu. Ditanya tuan-tuan tentang perkara yang dia tak tahu, maka ia menjawab wallahu a'lam. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Aku tidak tahu sebagai mencontohi, ya, tingkah laku yang baik oleh para malaikat, nabi dan ulama yang mulia dalam menghadapi situasi seperti ini. Contohnya, cantik ini penerangannya. Sebab yang dikatakan tuan-tuan, nabi dan para ulama lebih mengetahui daripada segala-galanya berkenaan dengan perkara ini. Iaitulah tentang apa tuan-tuan? Malaikat ni ilmunya terbatas. Kalau dia tahu A tuan-tuan, A lah dibuat. Kalau kerja tuan-tuan, jaga apa amalan yang baik. Sebelah kanan ni namanya Raqib. Timbul persoalan tuan-tuan, baru ni ada yang tanya, malaikat Raqib ni ada berapa? Cantik soalan ni tuan. Malaikat Raqib ni ada berapa? Saya pun tanya. Pak cik tanya macam ni sebab apa? Mesti pak cik fikir. Sebelah pak cik namanya Raqib. Kanan Raqib, kiri Atid. Sebelah kawan pak cik pun fikir. Siapa Tuhan yang dekat belah kanan dengan belah kiri dia? Jadi apa perlu kita jawab? Malaikat. Namanya malaikat Raqib. Kemudiannya namanya malaikat Atid. Tapi bagi mereka yang disebutkan demikian, jadi jumlah malaikat Raqib dan juga Atid itu sendiri sangatlah ramai. Yang mana kita tahu, selalu kita dengar 70,000 malaikat akan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, menunjukkan tuan-tuan malaikat itu bukan setakat yang kita tahu tuan-tuan, Ridwan, Malik, tuan-tuan dan sebagainya. Nama-nama malaikat itu. Lalu dalam perkara ini Allah nak tunjukkan pada kita bahawa kehebatan kuasa Allah yang namanya malaikat itu tak mengganggu pun urusan dunia kita. Yang ke-8 tuan-tuan, ayat yang menerangkan kemampuan Nabi Adam AS menyebut nama-nama benda yang ditunjukkan kepadanya. Ya. Ayat apa yang menerangkan tentang perkara ini? Iaitulah berkenaan dengan benda ataupun asyai', ya, perkara ataupun apa saja tuan-tuan, yang mana disebutkan di sini ditunjukkan kepada Nabi Adam AS, membuktikan kelebihan dan kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk yang lain. Allah tunjukkan tuan-tuan macam mana kehebatan manusia yang berbanding dengan siapa tuan-tuan? Makhluk Allah yang lain. Siapa makhluk Allah yang lain? Termasuklah malaikat. Tu belum cerita lagi binatang-binatang yang mana mereka boleh bercakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir pada malam ini, iaitulah yang ke-9 dalam perkara yang dibincangkan tuan-tuan berkenaan dengan pedoman hidup dan hukum hakam yang digaris pandukan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini. Maka dalam pedoman hidup dan hukum hakam yang terakhir, iaitulah yang ke-9, melantik malaikat. Melantik malaikat yang tidak memerlukan apa-apa di bumi.
tidak akan menepati hikmah melainkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maksudnya apa? Tetaplah manusia itu yang Allah nobatkan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan dalam perkara ini, di antara tugas khalifah di muka bumi ini ialah apa dia? Iaitulah meneroka rahsia-rahsia alam. Meneroka rahsia-rahsia alam, memakmurkan bumi dan menggunakan perbendaharaan bumi, hasil tanaman dan bahan galian dan pelantikan malaikat tidak akan mendatangkan kemajuan dalam bidang sains dan kesenian seperti yang kita saksikan keagungan kurun ke-20 ini, tuan-tuan. Ini dia. Jadi sebagai panduan pada kita, maka ilmu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dijadikan sebagai panduan. Kedudukan kita lebih tinggi daripada malaikat, dengan syarat kita jaga diri kita, dengan syarat tuan-tuan kita benar-benar bertakwa pada Allah, dengan syarat kita benar-benar bertaubat pada Allah. Yang hari ini saya lihat lebih ramai mereka yang risau, mereka yang tuan-tuan gusar, macam mana ya taubat saya ni diterima ke tidak ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya cakap, saya tengok Tuan Haji ni settle, Tuan Haji ni selalu ulang masjid, insya-Allah settle. Tuan Haji teruskan istiqamah dan berdoa pada Allah. Lalu dikata apa? Dulu Ustaz muda-muda buat dosa sekian-sekian, yang mana dosa tu namanya dosa besar. Maka yang tu jangan berhenti bertaubat, iaitulah dengan istighfar dan menjaga solat taubat kita biar istiqamah. Perkara inilah juga yang disentuh tuan-tuan dalam perkara ini oleh pengarang kitab ini, iaitulah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan, pengarang kitab ini namanya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Cantik sangat tuan-tuan sebagai panduan agar kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih faham istimewanya manusia. Kita lebih faham tuan-tuan malaikat sehingga merasakan ya mereka tuan-tuan kerdil, sedangkan kita kalau sebut malaikat je memang yang terbaiklah tuan-tuan. Tetapi bagi kita sebagai manusia, kita mempunyai ruang ataupun peluang yang lebih baik daripada semua makhluk, termasuklah malaikat tadi tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini dan melalui tajuk yang dikisahkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-30 hingga ayat 33 tuan-tuan, kita dalami, kita hayati dan kita tadabbur, ambil pengajarannya. Untuk apa? Untuk bina hidup kita, bina hidup keluarga kita, agar nanti di akhir hayat kita husnul khatimah, agar nanti tuan-tuan dibangkitkan di akhirat nanti kita terus masuk ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Setakat itu tuan-tuan, minta maaf terlebih masa. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu mungkin kifarah untuk diri saya. Minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibali yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.